Kan? Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hasrat untuk mencalonkan Bandaraya Kuching sebagai antara bandaraya kreatif merupakan usaha yang pragmatik. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia bakal memberi impak positif terhadap pembangunan sosio-ekonomi tempatan sekaligus meningkatkan visibiliti dan imej positif kepada Malaysia dan Sarawak khususnya di pesada antarabangsa. Menerusi kenyataan media, Datuk Seri Nancy Shukri berkata dengan kepelbagaian menu warisan dan hidangan berasaskan etnik menjadikan Bandaraya Kuching pilihan utama untuk diangkat sebagai bandaraya kreatif kategori gastronomi. Selain itu, ujar beliau kekayaan biodiversitinya yang mempunyai pelbagai tumbuhan herba yang boleh dijadikan sebagai sumber makanan dapat memberi nilai tambah kepada bandaraya ini untuk diangkat mewakili Malaysia. Ke arah itu, Motek dengan kerjasama kerajaan negeri sedang dalam usaha mengangkat Bandaraya Kuching untuk diiktiraf dalam jaringan Bandar Kreatif UNESCO UCCN di bawah kategori gastronomi. Datuk Seri Nancy berkata UCCN merupakan inisiatif yang diperkenalkan UNESCO pada tahun 2004 iaitu objektif utamanya adalah memupuk inovasi dan kreativiti sebagai pemacu ke arah pembangunan bandaraya lestari. Jelasnya terdapat 7 kategori utama bandar kreatif yang telah digariskan oleh UNESCO iaitu ilmu dan kesusteraan, filem, muzik, reka bentuk, kraf dan seni tradisional, gastronomi dan seni media. Sementara itu, beliau mendedahkan Motek juga telah memperuntukkan RM5 juta kepada Kampung Budaya Sarawak SCV bagi menaik taraf infrastruktur dan memantapkan kedudukan SCV sebagai tarikan pelancongan budaya utama di negeri ini. Lebih banyak badan bukan kerajaan, NGO dan syarikat korporat diseru untuk memperluas bantuan kepada setiap golongan memerlukan di seluruh negara. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loh Keh Chang, menyedari adanya golongan kurang bernasib baik yang masih memerlukan bantuan. Melalui usaha sebegini, diharap dapat meringankan beban golongan tersebut. Loh Keh Chiang menambah dalam masa negara berdepan pandemik COVID-19, ramai yang terkesan kerana sektor ekonomi turut mengalami kemerosotan ketara. Justeru, sumbangan kecil daripada golongan tersebut pasti dapat membantu golongan sasar meneruskan kelangsungan hidup. Beliau berkata demikian dalam program Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Peduli Bantuan Ramadan di Dewan Kampung Bunga Rampai Bau. Dalam majlis itu, bantuan Yadim diberikan kepada 30 orang penerima daripada 6 buah kampung iaitu Kampung Bungai Rampai, Kampung Batu Kitang, Kampung Batu Kitang Jaya, Kampung Keranji, Kampung Lidah Tanah dan Kampung Bukit Pancur. Sumbangan yang disampaikan berupa barangan keperluan harian dan duit raya. Turut hadir dalam program itu adalah Pengarah Yadim Sarawak, Awang Dolhari Awang Mat. Bermodalkan hanya RM450 bantuan bulanan orang kurang upaya OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Siapa sangka rezeki Kamal Razali atau senang dikenali sebagai Mok Mal kini semakin luas dalam bidang perniagaan borong. Beliau kini memiliki 2 buah kedai yang terletak di Kampung Pulau Hulu, Kuching. Kekurangan diri bukan penghalang buat Mok Mal 33 tahun untuk berkecimpung dalam perniagaan sejak tahun 2010, apatah lagi beliau mendapat sokongan dan dibantu ahli keluarga khususnya dalam menguruskan barangan di kedai miliknya. Beliau yang mempunyai kesukaran untuk bertutur memaklumkan pada permulaannya perniagaan yang dijalankan hanyalah secara kecil-kecilan. Ibunya, Jamayah Ridwan, kagum dengan kecekalan Mok Mal dalam menjalankan perniagaan, malah sedia membantu memandangkan pergerakan Mok Mal yang agak terbatas. Alah, mantuknya dulungnya buka kedai lah apa nak. Yang mas-masnya nak. Macamnya nak mandi, nak pergi seni tandas sini nak sebab kakinya lemah. Ambillah ngurusnya. Pada mulanya, Mok Mal mempunyai sebuah kedai runcit yang diusahakan di rumahnya sendiri. Lama-kelamaan dengan sedikit keuntungan yang ada, beliau menyewa sebuah lagi kedai yang tidak jauh dari kediamannya yang dijadikan sebagai kedai borong, pakaian serta wangian dengan bantuan adik-beradiknya. Sambutan setakat tu meriah lah. Sampai malam nang banyak customer dia datang, beli kasut, beli biskut, beli pewangi, baju, macam-macam.
Menjelang musim perayaan yang bakal tiba, pembelian amat menggalakkan dan turut mendapat tempahan secara dalam talian. Mokmal memberitahu anggaran keuntungan sebulan hampir RM2,000 dan beliau juga berharap suatu hari nanti dapat mempunyai sebuah kedai yang lebih besar untuk meneruskan perniagaannya. Hampir sebulan menjalani ibadah puasa. Menjelang beberapa hari lagi, umat Islam di seluruh dunia bakal menyambut kedatangan Syawal. Sama ada beraya di bandar atau di kampung halaman, persiapan seperti membeli barangan keperluan mula dilakukan. Bagi keluarga khas Fazilawati Hasbi, ia merupakan tahun kedua tidak dapat balik beraya bersama keluarga di kampung halamannya di Sibu. Untuk raya biasa-biasa, raya Al-Qadar, janji kita meraihkan kemenangan hari raya pertama bersama keluarga dengan anak-anak terdekat lah. Jadi persiapan kami biasa-biasa saja. Seada seperti tahun-tahun yang sebelum tu, macam-macam setiap hari nak beli barang. Ujarnya, beliau sekeluarga membeli pakaian untuk anak-anak secara atas talian bagi mengelak bersesak di pasaraya. Manakala Nurlela Abdullah yang ditemui pemberita RTM juga memaklumkan beliau hanya meraihkan Aidilfitri bersama keluarga terdekat dengan berpandukan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tentang tetamu kita terpaksa ngikut SOP. Kita nerima macam anak kita kata 5 kan, kita mula jadual sejam ke dalam sehari, sejam bagi seorang, 5 anak 5 jam. Sementara itu, tinjauan kru RTM di beberapa lokasi tumpuan pengunjung di sekitar Jalan P. Ramlee mendapati keadaan agak terkawal dan pengunjung juga dilihat mematuhi SOP yang ditetapkan. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.